Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tajuk isu-isu perkahwinan. Minggu lepas Ustazah dah terangkan pembubaran perkahwinan. Okay, antara pembubaran perkahwinan yang kita ketahui adalah antaranya talak, fasakh, khulu', li'an. Okay, itu antara-antara lah, okay, yang kita belajar minggu lepas yang Ustazah dah terangkan. Okay, hari ini kita akan masuk tajuk isu-isu dalam perkahwinan. Okay, dalam perkahwinan akan terdapat isu-isu yang berkaitan. Bila kita bercerai, perempuan ada dia punya syarat dia, mestilah melalui iddah. Okey, itu antaranya lah, itu isunya. Okey, kenapa terdapatnya isunya? Sebab berlakunya pembubaran perkahwinan iaitu melalui talak. Okey, jom kita mulakan. Apakah isu-isu berkaitan dengan perkahwinan? Apa isu-isu yang berkaitan dengan perkahwinan? Okey, kita tengok iaitu iddah, rujuk, nusyus, poligami, hadonah dan anak angkat. Okey, Ustazah akan terangkan satu persatu apa yang dimaksudkan dengan iddah, rujuk, nusyus, poligami, hadonah dan anak angkat. Okey, kita tengok yang pertama, apakah itu iddah? Okey, iddah ialah tempoh masa yang perlu dilalui oleh seorang isteri selepas pembubaran perkahwinan atau selepas kematian suami. Okey, bab kata orang perceraian hidup ataupun perceraian kerana kematian suami. Okey, itu yang dimaksudkan dengan iddah. Siapa yang melalui iddah ni? Iaitu seorang isteri. Talak di tangan suami, tapi yang melaksanakan iddah ni adalah seorang isteri. Kenapa isteri perlu melaksanakan iddah? Okey, untuk menyucikan rahim isteri daripada benih seorang suami, bekas suaminya. Sebab kita tak tahu isteri tu mengandung ke, tak mengandung ke. Mesti sebab dalam perkahwinan ni mesti melaksanakan hubungan persetubuhan. Jadi sebab itulah seorang wanita, seorang isteri perlu melaksanakan iddah untuk menyucikan rahim isteri daripada benih seorang suami. Okey, boleh faham? Okey, nanti kita tengok yang seterusnya. Apa hukum iddah? Wajib seseorang itu melaksanakan iddah. Okey, kita tengok tempoh iddah. Okey, tempoh iddah kita tengok. Okey, untuk situasi belum putus haid. Okey, macam kita lah yang muda-muda ni, yang belum menopause lagi, yang ada haid, tiap-tiap bulan datang haid. Okey, kalau bercerai hidup, mesti 3 kali suci. Maksudnya bulan ni dia period, bersih. Bulan depan dia period, bersih. Bulan seterusnya dia period, dia datang haid, dia dah suci, tu dikira 3 kali suci. Kalaulah isteri tu bercerai mati, suaminya mati, wajib 4 bulan 10 hari. Okey, telah putus haid, yang dah menopause, yang bercerai waktu tua contohnya. Okey, yang isterinya dah putus haid 3 bulan hijrah. Okey, 3 bulan hijrah, bukan kira 3 bulan Masihi. 3 bulan Masihi ni Januari, Mac, April, Mei, Jun. Hijrah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Okey, itu adalah bulan hijrah. Jadi isteri perlu mengira dalam bulan hijrah kalau bercerai hidup. Bercerai mati sama juga isteri wajib 4 bulan 10 hari iddahnya. Okey, belum pernah disetubuhi. Okey, bercerai hidup dia tiada iddah. Sebab apa? Belum disetubuh. Contohlah dia kahwin hari ni. Okey, pagi tadi dia kahwin, tiba-tiba berlaku pertengkaran atau tiba-tiba suami dapat berita, contoh kalau kita selalu tengok dalam TV, suami dapat
berita yang isteri ni sekian sekian sekian, tiba belum buat apa-apa lagi baru je lafaz akad nikah, suami dah melafazkan cerai tanpa berlakunya persetubuhan. Jadi si isteri tiada iddah, tak perlu iddah. Okey, tak perlu iddah. Jadi dia tak ada iddah lah. Jadi dia boleh kahwin terus dengan orang lain. Okey. Kalau bercerai mati, wajib dia iddah 4 bulan 10 hari. Okey, bagi yang sedang hamil, bercerai hidup, sehingga melahirkan anak. Contohlah, suami melafazkan cerai dalam keadaan isteri mengandung. Okey, dia tak tahu pun isteri dia mengandung contohnya. Okey, dia dah lafaz cerai. Tapi bila dia cek doktor ataupun dia sembunyi kandungan dia, suami dapat tahu yang dia tu mengandung ataupun isteri baru dapat tahu yang dia tu mengandung, apa bercerai ni, iddah dia ni adalah sehingga melahirkan anak. Lepas je dia melahirkan anak, dah tak ada iddah. Bercerai tetap terjadi. Macam sebelum ni Ustazah kata, kalau melafazkan talak ketika isterinya sedang hamil, haram. Tapi haram, talak tetap jatuh. Tapi iddah seorang isteri yang sedang mengandung sehingga melahirkan anak. Lahir je anak, isteri telah habis iddah. Okay, sama juga dengan bercerai mati. Sedang hamil ni dia macam special sikit. Bercerai hidup ke, bercerai mati ke, bila dia habis je, bila dia lahirkan je anak, terus habis iddahnya. Okay, semua boleh faham? Okey, seterusnya, apakah itu rujuk? Okey, rujuk ni adalah kita kembali semula kepada suami. Okey, siapakah yang berhak membuat rujuk ni? Adalah suami. Okey, isteri tak boleh saya rujuk awak. Isteri tak boleh melafazkan rujuk kepada suami. Hanya suami sahaja yang boleh melafazkan rujuk kepada isteri. Okey, jom kita tengok apa yang dimaksudkan dengan rujuk. Hak suami untuk menyambung kembali ikatan perkahwinan dengan isteri yang diceraikannya dalam tempoh iddah. Okey, rujuk ni suami kalau hendak merujuk isteri mesti dalam tempoh iddah. Isteri masih dalam iddah. Okey, selepas iddah dia tak boleh rujuk kembali. Okey, dalam tempoh iddah suami kalau nak rujuk mesti dalam tempoh iddah dengan syarat penceraiannya adalah talak 1 atau talak 2. Okey. Okey, seterusnya hukum. Hukumnya adalah harus. Okey, contohnya suami berkata kepada isterinya, aku rujuk engkau untuk kembali ke pangkuanku, ataupun suami kata abang rujuk isteri abang kembali. Okey, abang nak isteri abang kembali ke pangkuan. Contoh. Okey, syarat rujuk. Kita tengok syarat rujuk apa? Dengan kerelaan sendiri, tanpa ada paksaan. Suami nak rujuk isteri ni tanpa ada paksaan, mesti kerelaan hati sendiri. Okey, bukan perceraian kerana fasah atau khuluk. Okey, fasah kita tahu hari itu, fasah ni di tangan perempuan. Perempuan minta fasah daripada mahkamah. Okey, sebab apa? Mungkin ada kes suami tak bagi nafkah ke, kes penderaan ke. Okey, semuanya melalui mahkamah atau khuluk bersyarat. Okey, khuluk ni apa yang saya terangkan minggu lepas, iaitu penceraian diminta oleh isteri dengan memberi apa memberi tebusan. Contohnya memberi mahar kembali kepada suami ataupun harta yang telah dibincangkan. Okay, seterusnya bukan diceraikan dengan talak 3. Kalau talak 3 tak boleh rujuk, haram untuk rujuk kembali. Isteri yang diceraikan masih dalam
isteri yang diceraikan masih dalam iddah. Okey, ada lafaz yang menunjukkan rujuk. Okey. Isteri, kalau nak rujuk isteri saya cakap tadi, mestilah dalam iddah. Okey, seterusnya. Apakah itu nusyus? Okey. Nusyus ialah keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey, nusyus ni isteri, istilah yang sebenar, isteri ni derhaka kepada suami. Keengganan isteri mentaati perintah atau permintaan suami yang sah. Okey, isteri wajib mentaati suami dalam keadaan apa sekalipun kecuali yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah, apa suami minta isteri tak payah pakai tudung lah, tak cantik, tak lawa. Okey, kita nak pakai tudung. Jadi tidaklah kita perlu mengikut perintah suami tersebut dengan tidak memakai tudung. Okey, seterusnya, hukum. Apa hukum nusyus? Haram. Haram jika isteri tidak mentaati perintah suami. Dan perintah suami tu hendaklah berlandaskan syariat Islam. Okey, contoh, isteri enggan mematuhi perintah suaminya supaya menunaikan solat dan berpuasa. Suami kata, jom solat berjemaah. Isteri kata, aku tak nak solat lah. Buat apa aku solat? Contohnya. Dia buat tak tahu je suami dia perintah. Tu dikira nusyus. Tapi, kan kita ada belajar, kalau isterinya tak berakhlak baik, boleh kita melafazkan talak. Tapi, jangan kita terus melafazkan talak. Kita perlu sesuaikan dengan keadaan. Contoh, dia baru kita bagi arahan yang pertama, dia tak nak dengar, asyik derhaka je keluar malam contohnya, jumpa laki sana, jumpa laki sini, tak nak ikut perintah suami. Kita perlu mengasingkan tempat tidur dulu. Jangan terus cerai. Mungkin isteri ni dia boleh lembutkan hati. Okey, jadi dengan suamilah, dengan macam mana kita nak mendidik isteri kita dengan jalan yang betul. Dengan cara berlembut. Kita tak boleh berlembut, asingkan tempat tidur. Asingkan tempat tidur, dia tetap buat benda yang tak elok. Dan dibenarkan untuk memukul isteri tapi dalam keadaan mendidik. Jangan kamu dera pula. Okey, lepas tu dah tak dengar sangat, suami pun dah tak tahu nak buat apa, barulah boleh melafazkan cerai. Okey, kita tengok, kita ambil keadaan isteri kita tu macam mana, dan kita kahwin dengan isteri kita tu niat macam mana. Jadi kita kena bersabarlah. Okey. Kecuali dah tak boleh sabar sangat, kita dah melibatkan keluarga kita, kita minta keluarga kita nasihatkan, tak jalan juga, barulah boleh melafazkan cerai. Tapi isteri tetaplah dipanggil nusyus. Sebab apa? Tak mentaati perintah suami yang berlandaskan agama. Hukumnya adalah haram. Okey, seterusnya, apakah itu poligami? Siapa kat sini lelaki? Yang boleh berpoligami hanyalah lelaki sahaja. Siapa kat sini nak berpoligami? Ada hajat untuk berpoligami? Siapa yang berhajat, berhati-hatilah. Tidak salah untuk kahwin lebih daripada satu, tapi mesti ada keadilannya. Okey, mesti atas kemampuan kita, bukan kerana nafsu semata-mata. Okey, apakah yang dimaksudkan dengan poligami? Amalan beristeri lebih daripada seorang pada satu masa. Okey, had dia setakat 4 sahaja, tak boleh lebih daripada 4. Okey, hukumnya adalah harus. Okey, dalam Islam tak ada dia kata poligami itu wajib ataupun sunat. Ia adalah harus. Kenapa harus? Supaya seorang lelaki atau suami tidak berkahwin kerana nafsu semata-mata.
Okey, kelayakan berpoligami. Okey, kita tengok tidak melebihi 4 orang isteri, boleh berlaku adil terhadap isteri-isterinya dari aspek lahiriah seperti pakaian dan tempat tinggal. Contoh, kalau kita dah memang tak kemampuan, gaji pun 200 sahaja, tinggal nak kahwin 4, lepas tu tak ada tempat tinggal. Nak bagi makan isteri tak dapat, nak bagi pakaian tak dapat, nak bagi tempat tinggal tak dapat. Kebetulan isteri berkejaya, gaji besar-besar. Semuanya isteri yang tanggung. Tu tak boleh. Walaupun isteri kita tu bergaji tinggi, ia tetap tanggungjawab seorang suami menyediakan pakaian, tempat tinggal, makanan, okey, mampu memberi nafkah zahir dan batin. Okey, mampu memberikan nafkah zahir dari segi kewangan, dari segi itulah tempat tinggal, pakaian, dari segi batin iaitu kasih sayang. Jangan bukan semata-mata untuk bersetubuh sahaja tapi melalui kasih sayang. Adakah kita berat sebelah? Okay, kita ni manusia ni memang nak adil tu susah. Tapi bagilah sama rata kasih sayang. Kalau kahwin 4, sama ratalah kasih sayang seorang isteri tu. Isteri pertama, kedua, ketiga, keempat. Setiap orang mesti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Okey. Kalau nak kebahagiaan, mestilah tahu caranya. Kalau kita tengok ada selebriti-selebriti kita yang kahwin lebih daripada satu, dulu gaduh-gaduh, sekarang boleh duduk sebumbung, boleh rapat. Semuanya ilmu daripada seorang suami. Asal kita jangan guna ilmu hitam sahaja. Okey. Okey, seterusnya, apakah itu hadanah? Biasa dengar hadanah tak? Okey, hadanah ni jarang kita gunakan perkataan hadanah. Okey, apakah itu hadanah? Iaitu penjagaan kanak-kanak yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri. Macam kamulah sekarang ni. Kamu perlu mendapat penjagaan daripada ibu bapa kamu ataupun kamu duduk dengan siapa? Nenek kamu, pakcik kamu. Tapi yang paling utama adalah penjagaan daripada seorang ayah dan ibu. Okey. Selagi tak dapat nak menguruskan diri sendiri, okey. Jadi mak ayah wajib menjaga kanak-kanak tersebut. Okey, biasanya mak ayah akan lepaskan kamu di bawah jagaannya apabila kamu dah berumur 18 tahun ke atas kan. Dah boleh kerja contohnya, dah boleh cari duit sendiri. Tu dah tidak menjadi kewajipan seorang tidak menjadi kewajipan ibu bapa untuk menjaga menjaga anaknya tersebut jika boleh menguruskan dirinya. Tapi kalau kanak-kanak yang masih sekolah rendah contohnya, sekolah menengah yang masih perlu berpaut pada ibu bapa, wajib ibu bapa menjaga. Sebab itulah anak ni bukannya senang kita lahirkan, lepas tu kita biarkan dia mencari kehidupan dia sendiri. Tapi mesti melalui didikan kita. Okey, bila kita kahwin, kita kena fikir semua sudut. Esok aku ada anak, macam mana aku nak didik anak aku? Aku perlu mendalami ilmu agama supaya anak aku membesar menjadi orang yang berguna contohnya. Jadi hadanah ni sangat penting lah. Okey, apa hukum hadanah ni? Wajib. Okey, menjaga kanak-kanak ni adalah wajib. Menjaga anak-anak ni adalah wajib. Sekarang ni Ustazah tengok ramai yang ada anak tapi tak dapat jaga dengan baik. Biarkan anak tu macam tu. Mak ayah happy-happy saja. Okey, tinggalkan ada anak, ada tu yang tinggalkan anak duduk dengan nenek dengan atuk. Mak ayah pergi kerja jauh. Sepatutnya mana mak ayah pergi ada anak di sisi. Okey, jangan kita bagi pada mak ayah kita atau nenek atau atuk kita. Dia dah tua dah. Dia nak beramal dah, nak beramal ibadah dengan Allah. Okey, elakkan. Esok kamu dah kahwin, elakkan memberi
memberi anak kita kepada nenek atau atuk kita. Okey, melainkan kita perlu, katalah nenek rindukan cucunya. Tinggalkanlah sekejap, bagi dia main. Tapi untuk duduk dalam tempoh yang lama, kita pula bergerak, berjalan jauh, bekerja jauh, itu tak sepatutnya terjadi. Okey? Kita beranak-beranak, bagi orang lain jaga. Biar ada kualiti, anak kita biar ada kualiti. Esok kamu dah kahwin, ingatlah kenapa kamu berkahwin. Kalau dah ada anak, macam mana kamu nak didik anak kamu? Sebab hadanah ni, penjagaan kan anak-anak ni yang masih kecil dan belum berupaya untuk menguruskan dirinya sendiri ni adalah wajib. Berapa lama tempoh tu nak cukup 18 tahun, kita mengabaikan anak kita, kita akan berdosa besar. Peringatan. Ibu ialah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selepas perkahwinannya dibubarkan. Namun, terdapat sebab-sebab tertentu yang boleh menyebabkan haknya terbatal. Ibu adalah orang yang paling berhak untuk menjaga anak selepas perkahwinannya. Sebab apa? Selepas perkahwinannya dibubarkan. Sebab apa? Dia yang melahirkan. Naluri seorang ibu tu lebih kuat daripada seorang ayah. Jadi yang pertama, ibu berhak mendapat penjagaan tersebut, kecuali ibu kecuali ada sebab-sebab tertentu lah. Ibu tu dera anak ke, ibu tu tak menjaga kebajikan anak ke, ia boleh dibincangkan memberi belah pihak ayah. Dan kalau anak tu dah besar, contohnya hak tu tetap penjagaan ibu, tapi anak dah beria dah nak duduk dengan ayah. Dan mesti mahkamah yang putuskan. Nampak ayah ni gajinya okey, seorang bapa yang penyayang, disokong oleh orang yang lain, dan mahkamah akan meletakkan syarat lah. Seterusnya, apakah itu anak angkat? Siapa kat sini adalah anak angkat? Bagi yang ada anak angkat. Apa yang dimaksudkan anak angkat? Anak orang lain yang dipelihara seperti anggota keluarga sendiri, tetapi tidak mempunyai hak seperti anak kandung yang ditetapkan oleh syarak. Siapa yang itu ingin ambil anak angkat, pastikan ambil dari kecil dan disusukan supaya aurat kita tu aurat kita tu boleh ditengok. Kalau ambil yang dah besar, contohnya kita macam ustazah perempuan nak ambil anak angkat lelaki, tapi ustazah ambil dia dah besar, ustazah kena jaga aurat ustazah dengan anak angkat tersebut. Jadi kalau nak ambil anak angkat, ambillah dari kecil dan susukanlah dia untuk menghalalkan aurat. Apa hukum mengambil anak angkat? Iaitu harus. Jom kita lihat hak-hak anak kandung dan hak anak angkat. Kat sini, anak angkat walaupun dia dah disusukan menjadi anak susuan atau adik-beradik susuan, dia tetap mempunyai perbezaan. Dari segi hak-hak. Kita tengok dulu. Bagi hak nafkah dan kebajikan, anak kandung dapat, anak angkat pun dapat. Sebab kita dah jaga dia, kita perlu bagi nafkah dan kebajikan kat dia. Contoh dia nak belajar, kita perlu usahalah. Jangan bila dia nak belajar, kita kata tak payahlah belajar, tapi anak kandung kita dapat belajar. Mestilah sama rata. Kenapa kita ambil dia? Kita fikirkan balik. Maknanya kita perlu jaga betul-betul. Jangan kita semata-mata ambil anak angkat sahaja, dah dapat anak kandung, kita abaikan anak angkat. Harta hibah. Apa itu hibah? Iaitu pemberian sesuatu atau harta kepada seorang tersebut. Maksudnya orang yang masih hidup ni memberi, contoh dia kata, aku bagikan anak angkat aku ni sebuah rumah sebagai hibah. Hibah ni adalah pemberian kasih sayang. Pemberian kasih sayang. Jadi anak kandung boleh dapat, anak angkat pun boleh dapat. Tapi pastikan pemberinya
pemberi hibah ni masih hidup dan kita boleh terima waktu hidup juga. Okey. Jadi anak kandung boleh dapat, anak angkat pun boleh dapat. Okey, harta wasiat, wasiat peninggalan. Okey, anak kandung dapat, anak angkat pun dapat. Contohlah, okey, ayah kita buatkan wasiat, oh rumah ni untuk Ali. Okey, Ahmad anak angkat. Ahmad akan dapat kereta. Ali akan dapat rumah. Dia buat wasiat. Okey, wasiat tu akan dibuat wasiat dan bila ayah tu dah meninggal, okey, jadi anak angkat akan dapat rumah, Ali akan dapat, anak kandung tersebut akan dapat uh, anak angkat akan dapat kereta, anak kandung akan dapat rumah sebab benda yang telah diwasiatkan. Jadi anak angkat dapat. Kalau dia tak wasiat, anak angkat tak boleh dapat. Jadi pentingnya wasiat dan hibah ni. Okey. Pewarisan harta pusaka. Anak kandung dapat, anak angkat tak dapat. Contoh harta pusaka, anak angkat tak boleh dapat. Yang boleh dapat hanyalah yang ada pertalian darah saja, iaitu anak-anak, isteri atau suami ataupun ibu bapa kita. Anak angkat tak boleh dapat langsung. Sebab itulah pentingnya hibah dan wasiat bila kita mempunyai anak angkat. Sebab dia tak akan dapat harta pusaka. Nanti kita akan belajar tentang faraid pada tajuk seterusnya. Okey, wali dalam perkahwinan anak kandung. Okey, ayah boleh jadi wali kepada anak kandung tapi anak angkat tidak boleh. Mestilah walinya adalah yang ada pertalian darah dengan anak angkat. Sebab itulah kalau kita ambil anak angkat, nyatakan kepada dia, terutama yang perempuan. Cakap dekat dia yang dia ni adalah anak angkat dan kalau boleh bila ambil anak angkat kita tahu siapa ayahnya. Okey, nanti bila esok dah besar nak kahwin, kita perlu cari wali tersebut sampai jumpa. Kalau tak jumpa, barulah guna wali hakim. Okey, nasab. Okey, anak kandung merupakan nasab, anak angkat tidak mempunyai nasab, tak ada pertalian. Okey, walaupun dia dah diberi susu, dia tetap tidak menjadi keturunan kepada keluarga angkat tersebut. Hanya anak kandung sahaja. Okey, boleh faham? Okey, seterusnya. Apakah implikasi atau kesan negatif perkahwinan yang tidak mengikut syariat dan undang-undang Islam? Apa kesan kalau kita tak mengikut syariat dan undang-undang Islam ni dalam perkahwinan? Okey, yang pertama, pasangan boleh didenda jika disabitkan dengan kesalahan berkahwin tanpa mengikut saluran yang betul bagi negeri masing-masing. Okey, kalau kamu berkahwin dengan negeri di Semenanjung contohnya, kamu kena tahulah kalau negeri Perak macam mana cara perkahwinannya, apa yang perlu disediakan. Okey, kalau kahwin di luar negara, Thailand, pastikan kamu report semula di Jabatan Agama di Malaysia. Kalau tak, kamu akan didenda. Sebab apa? Kenapa perlu buat report di Malaysia juga? Supaya tidak berlaku kesalahan ketika berkahwin. Okey. Kadang-kadang ni kalau kita kahwin lari, contohnya kahwin dekat Thailand, lepas tu ada benda kita tak ikut syarat, perkahwinan tu boleh jadi tidak sah. Jadi berhati-hati. Tak perlu kita nak kahwin jauh-jauh, kita minta izin lah dengan mak ayah kita. Okey. Okey, seterusnya, pasangan terpaksa dipisahkan jika didapati perkahwinan tidak sah mengikut hukum syarak. Dipisahkan, kalau nak kembali semula perlu akad nikah yang baru. Okey, sebab itulah kita jangan sesuka hati pergi kahwin jauh-jauh. Lepas tu tak tahu syaratnya, kita pun kurang ilmu macam mana nak berkahwin. Tu yang boleh terjadinya terpisahnya perkahwinan. Dulu ada satu kes yang dia mempunyai wali rupanya tapi dia gunakan wali hakim. Jadi perkahwinannya terpisah sementara dan perlu berkahwin semula. Okey, dia cari tak jumpa. Lepas tu tiba rupanya ayah dia ada. Dia dah guna wali hakim. Jadi perkahwinannya terpaksa dipisahkan dulu
dan berkahwin semula. Okey, seterusnya, isteri tidak mempunyai dokumen yang sah untuk membuat sebarang tuntutan seperti hadonah dan harta pusaka jika berlaku kematian suami. Contohnya, kamu kahwin di Thailand. Okey, lepas tu kamu tak buat kad kahwin, tak ada sijil perkahwinan, tak ada apa-apa dokumen. Yang menjadi susah adalah perlu berhati-hati dalam perkahwinan. Maksudnya kalau dia berkahwin di luar negara, contoh di Thailand yang paling famous sekali, kalau nak kahwin ramai, pastikan dokumen tu lengkap, mesti semuanya ada. Okey, sebab itulah kita ni tak digalakkan. Nak kahwin ramai, kahwin dengan cara yang elok. Okey. Inilah akan susah nak daftarkan kelahiran anak. Sebab apa? Sebab kekeliruan identiti. Kekeliruan dalam perkahwinan. Jadi ia bahayalah. Bahaya untuk anak kita nanti. Okey. Itu sahaja. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat untuk anda. Jika ada apa-apa soalan, bolehlah bertanya. InsyaAllah Ustazah akan jawab. Terima kasih semua.